Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ja'alni sababan liman ihtada wa ja'alni sababan litahdi mustami'ina jami'an. Allahumma amin. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyiati wa min sayyiat. Alhamdulillah, syukur kita ke hadarat Allah SWT dengan limpah dan kurnia kita di ruangan Kuliatul Maghrib, yang mana sementara kita lepas solat Maghrib sehingga nak masuk Isya, alangnya baiknya kita mendengarkan nasihat di ruangan Kuliatul Maghrib yang saya sendiri sebagai orang yang bertanggungjawab. Alhamdulillah, sama-sama kita syukur kepada Allah SWT dengan limpah dan kurnia. Kita dapat bersama lagi. Memanglah kita di sana terdengarlah kita kadang-kadang kita dapat tahu melalui learning hubungan kita sama ada yang dekat yang jauh. Kebanyakan guna line ataupun messenger. Kadang-kadang tu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, baca-baca kena saudara kita, baca-baca kena orang dekat kita, baca-baca kadang-kadang terkejut mana mati, yang mana kita terdengar tiap-tiap hari ada. Dan alhamdulillah kita masih, Allah SWT jagakan usia kita lagi, jagakan umur kita lagi, dan kita teruskan mengarungi lautan yang luas di sisi pandangan kita iaitu di alam dunia ini. Memang kalau nak banding dengan akhirat, tidak nak bandingkan. Akhirat lebih besar, lebih luas dan lebih kekal daripada alam dunia ini lagi. Tapi yang pentingnya kita telah maklum bahawasanya kata ad-dunya mazra'atul lil akhirah. Dunia adalah tempat peladang untuk ke akhirat. Ad-dunya darul amal wal akhiratu darul hisab. Dunia adalah tempat kita kerja, adapun masalah kira gapo saja, iaitu Allah SWT mengirakan di alam akhirat. Salah satunya di alam kubur lagi lah yang Tuhan akan tanya kita. Sampai tu kehidupan kita hari ini kita kena ambil tahu lah, dan lebih lagi kita tahu tentang agama lah, yang disebut agama. Agama sebenarnya cara hidup. Cara hidup hari kita. Kalau kita ambil cara hidup kita Islam, mana cara hidup kita berbentuk Islam. Kalau kita tidak padu kepada Islam, khususnya kita seorang yang Islam dan muslimah terima percaya Islam. Kadang-kadang ada pengarang dia waktu baik kita kata marau kau cai Islam kanta. Tujuannya untuk kita faham tentang Islam sendiri. Oleh kerana sebagai katalog bagi kita lah Islam tu. Sumber Islam iaitu wahyu. Dari wahyu tu daripada dua tu, daripada wahyu tu dua, satu Al-Quran dan Sunnah. Tapi itu masalah cara hidup kita. Sama ada hidup kita pada seorang ni, seorang diri nak duduk lagu mana.
bukan kata kita duk seorang tak ada hubung dengan yang lain, kita kena hubung dengan masyarakat. Nah, masyarakat yang dekat dengan kita. Nah, hal lebih lagi iaitu keluarga kita. Nah, saudara-saudari kita, ibu bapa kita, nah, dan datuk nenek kita tu hubungan kita hari ya. Nah, dan begitu juga nah dengan masyarakat dekat kampung. Nah, kalau kita pergi pak pengaji dengan sangkumkan rian atau mana di Setaban Kongrau. Nah, kalau kita pak kerja kita dalam sangkum tempat kerja kita dia cepat taruh you naik ungkon ya. Nah, mana kita semacam naik ungkon. Nah, sabit tu kalau kita tak ngaji barihan, salah satu barihan ungkon tu dia ada lah barihan bukun. Ni itu perkara yang pengajian ความรู้ที่เราต้องเข้าใจนะถ้าเราไม่เข้าใจความรู้นะที่เราจะดำเนินชีวิตของเรานะnanti kita selera. Nah, lebih lagi nah yang saya nak sentuh oleh kerana kita masih di ruangan akhwat lagi lah. Nah, saya nak sentuh beberapa minggu sakut paut dengan orang Tino lah, lebih lagi suami isteri lah. Nah, baru-baru ni kita telah dah mengaji. Kata Rasulullah sebut kata kebanyakan ahli neraka tu adalah orang perempuan. Nah, yang mana setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah SWT Isra Rasulullah dan Mi'raj Rasulullah. Nah, seolahnya Allah SWT ambil Rasulullah pergi seksa dungan. Nah, kalau kita nak banding tempat tu dia penting jugalah. Nah, sekolah nah tu ataupun mana kita duk sangkat mana-mana ya catไปศึกษาดูงานtu. Nah, เป็นสิ่งที่สำคัญนะกิจกรรมนี้ ataupun งานนี้เป็นงานที่สำคัญ. Nah, kalau saya buat pandangan saya lah, saya nampak kata Rasulullah ni sallallahu alaihi wasallam, wahyu duk turun pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai satu masa setelah kalau kita berlaku Isra dan Mi'raj ni, nah masa sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, mana dalam kesusahan di Mekah lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada kerajaan lagi, Rasulullah di bawah orang. Nah, orang yang jaga Masjid Haram tu Daimonung bukan Rasulullah. Duk curi semaya sahabat masuk Islam, duk curi mana ataupun duk nusu apa saja. Nah, Rasul akhir Allah SWT nah membawakan Rasulullah Isra. Nah, mana perjalanan daripada Masjid Makkahul Rahmah, Masjidil Haram ni ke Masjidil Aqsa. Nah, lepas tu Mi'raj. Nah, maka Rasulullah jumpa dengan rasul-rasul masa tu. Dan begitu juga Rasulullah dapat tengok nah gapo gati masa Rasulullah Mi'raj tu. Nah, didapati salah satunya Rasulullah didapati kata ramanya orang tino ahli neraka. Sebab itu Rasulullah satu ketika lepas pada solat raya, lepas pada dia ketebah kepada sahabat lelaki, dia mari khusus kepada perempuan, mari cerita kepada perempuan, suruh banyaklah perempuan orang tino tu bersedekah. Nah, oleh kerana kebanyakan orang tino ni nah jadi ahli neraka. Nauzubillah min zalik. Nah, habis itu banyak sedekah untuk nak bersihkan, nak bersihkan daripada dosa, dosa hari apa sahajalah. Dan saya cuba nak sentuhkan suami isteri keluarga lah. Kita kena tahu yang saya kata kitaต้องเข้าใจก่อนที่เราจะแต่งงานนี้เราต้องทำความเข้าใจว่าเราจะอยู่อย่างไรนะอะไรที่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับsuami, อะไรเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับภรรยาnah samiภรรยา tu. Nah, yang saya nak cuba sentuhnya salah satu yang saya bawa mari hari ini, iaitu isteri yang tidak mengakui kebaikan suaminya. Nah, dengan kelamaan mula-mula tu tak ada gapo lah.
Nah, salah sedikit. Nah, walaupun salah banyak kali pun oleh kerana masih duk hangatkan lagi, tak nampak lah tu. Nampak suami duk silap salah. Nah, tak ada duk kata gapo pada awal-awal bah akhir lama-lama mula nak jadilah. Nah, walaupun suami tak pernah buat kesilapan sekalipun, nah, sehingga akhirnya tak nampak, tak kena juga. Nah, sebab tu kita kena jaga jugalah. Di sini kata kita sebagai isteri, nah, saya duk royak tu kata saya cuba nak ambil terap segi perempuan. Nah, ya ada juga masalah lelaki. Bimbang takut kata demo tak apa, demo jatuh, demo duk jadi tok lelaki orang, duk baca hak letin, baca lelaki kata insya-Allah kita akan baca hak lelaki kata apa kewajipan dia terhadap isterinya. Nah, gapo gati sama ada perkara yang zahir, perkara yang batin ataupun yang sebutlah kewajipan bagi lelaki. Tapi lah ni saya cuba ambil beberapa keratan hadis. Nah, kecek masalah orang perempuan khususnya. Nah, orang perempuan jadi isteri kepada suaminya. Nah, di sini salah satu hadis. Nah, saya cuba ambil muzakirah. Nah, Dr. Ismail Lutfi yang dia telah mengajar lama dah, kalau tengok tahun ke muzakirah ni. Nah, agaknya tahun 1415 Hijrah. Nah, nengkau si Allah lama yang dia telah mengajar dulu. Saya cuba ambil dan cuba ambil tengok dalam internet sedikit sebagai syarahan, nah, untuk memenahkan, mensempurnakan. Nah, walaupun sekadar hak saya lah, mungkin ni kita dengar dengan orang lain itu lebih pada tu lagi, lebih daripada tu guru yang besar-besar. Nah, ya lebih pada tu lagi. Tapi kita ambil sekadar nak boleh makan. Nah, isteri yang tidak mengakui kebaikan suaminya. Nah, oleh tu saya menyeru kepada suami isteri. Nah, bukan sekadar kata nak uri isteri saja, dengar suami kena dengar gatik. Nah, orang jatuh tu kena dengar gatik. Dan bukan sekadar kata orang yang kahwin saja. Yang mendengar kita tak kahwin lagi, kita tak nikah lagi, kita kena dengar juga. Sebab kita nak pergi situ. Nah, kita nak pergi situ. Tapi itu kita kena dengar gapo kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut kata orang perempuan ni tidak mengenankan kebaikan, tidak mengakui kebaikan suaminya dan gapo ke. Nah, lepas pada tu An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la yanzurullah tabaraka wa ta'ala ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu, rawahu an-Nasa'i wal Bazzar bi isnadaini. Nah, rawat ahadihima rawatul sahih wal Hakim wa qala sahihul isnad. At-Targhib wa Tarhib jilid 3 muka surat 58. Cuba kita klik di situ. Nah, mana kalau kitab-kitab At-Targhib wa Tarhib, nah, menggalak dan mana tarhib ni menuri penakutan, nah, gemaran. Nah, maksudnya daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah, berkenda bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala tidak memberi perhatian, tidak perhati kepada mana-mana isteri yang tidak berterima kasih kepada suaminya, padahal dia tidak terkaya daripada suaminya. Nah, inilah yang mana berat kalau Tuhan tak tengok kepada isteri. Nah, orang tino, nah, Tuhan kata dia tak tengok kepada orang tino yang pesen sifat tak kenankan, tidak kenan kebaikan tok laki dia. Nah, mari dia orang tino ni kalau kita ambil perhati, nah, sabit tu dalam Islam ni hak asal dia orang tino di rumah, asal dia tu.
yang kerja cari nafkah, nah iaitu tok laki lah yang kerja cari nafkah tu asal dia. Tok laki kena beri nafkah kepada isterinya. Itu kewajipan. Asal nah. Tapi oleh kerana dengan masyarakat kita dia dikelang kabut, nah dengan tidak yakin kepada tok laki atau keluarga ni membuat nah ataupun tidak mencukupi nah mana tidak memadai maksudnya. Nah terpaksa kena berasa kata campin. Berasa kata campin. Campin kedak lagi tu atas perhukuman dalam Islam sehingga sampai kepada suami tubik kerja, nah isteri pun tubik kerja juga. Tu mula nak peling situ tu. Apabila mula nak peling dia mari nak jejas di keluarga, atas kehidupan keluarga dia tu. Nah apabila paling di situ membuat ada nak akan berlaku. Saya cuba nak sebutkan di situ. Saya mari di atas wikrak saya, di atas pemikiran saya rasa kata kemungkinan cacat di situ. Apabila suami kewajipan dia ya cerak dah kena tubik cari nafkah. Kemudian berasa tak mencukupi, berasa tak cukup, membuat terpaksa retin apa kena tubik kerja gatik. Tubik kerja gatik. Situlah membuat jadi peling. Lebih lagi hak tak molek lagi suami di rumah. Isteri pergi kerja. Allah tu. Jadi peling tu, peling beratlah tu. Peling berat. Di situ dia nak jadi peraik situ tu. Jadi tukar jadi peraik lah. Tidak normal situ mai pokotik. Lepas tu keluarga kita di sini dan hatta keluarga saya sendiri pun retina saya pun tubik kerja tapi berasa itu sedikit oleh kerana dia mengajar. Apabila ada hakikatnya dia kena di rumah. Kena di rumah yang sebenarnya kita lah mencari. Cari harta, cari nafkah. Apabila yang berlaku lagu ni, masyarakat duk lagu ni, dia nak peling dalam masyarakat. Tapi nak jaga sikit, walaupun kita telah peling tu. Ya kalau kita duk pesan orang lelaki, orang jantan ni, tok laki ni, suami ni tubik pergi cari nafkah. Orang perempuan di rumah, raja rumah, kalau boleh anak dak cara anak di rumah. Itulah keluarga yang sempurna. Tu. Memanglah perkara ni ada keluarga pasal ni ada banyak, bukan kata tak ada banyak. Tak akan berlaku dah yang saya nak cakap ni. Dia tak mari rank ketun nak dia tu mari tubik rupa yang tak mengenangkan suami. Oleh kerana berbuat kong suami ni berbuat kong kau peprong. Apabila peprong ke ajami. Jami mana benda ni akan berlaku. Sebab itu kita duduk atas dasar sini walaupun kita rasa kata semua keluarganya kalau suami isteri tubik kerja tu mana nak kata nak betul kedak pada dasar Islam, saya rasa nak baca sikit situ tu. Yang molek yang saya sebut tadinya mana suami lah yang mencari nafkah, isteri di rumah yang menjaga didikan anak. Situlah asas benar. Apabila kita ada berlaku kesilapan suami isteri, walaupun kita ada berlaku kesilapan, tapi saya nak jaga juga dengan melalui hadis ni. Bimbang takut hadis yang mari cerak dah. Ya tak ubah dah lah. Perhukumi ataupun kejadian ataupun apa hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata ia tak ubah dengan rasa kata-kata kita campin ya tak ada ubah yang penting kita kena jaga. Ya ada juga tempat
yawi tata cempin mana darurah. Ya ada juga tempat buka. Saya rasa perkara ini perkara yang kemungkinan tidak tak ubah lah, yang mana Rasulullah kata la yanzurullah tabaraka wa ta'ala ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Nah, mana Tuhan Allah SWT tidak melihat, tidak tengok kepada orang tino. Orang tino orang tino lihat bentuk, kalau tengok syarah yang saya tengok dalam internet tu, ya tidak tengok bentuk rahmah. Mana bagi orang tino yang tak terima kasih kepada tok laki. Allahu Akbar, benda-benda lagu ni memang berlaku lah. Lebih lagi kerja sama ni, tekah ya tak kerja tu tak ada berlaku. Padahal perangai tu ada dah, tapi nakไม่มีโอกาสที่จะจับออกพฤติกรรมอย่างนี้พอเขาได้ทำงานsuami ของเขาก็ทำงานlebih lagi walaupun dia pun tak ada banyak pada tok laki dia. Dan memanglah tok laki dia kerja tu kemungkinan ni tak cukup dah untuk nak belanja keluarga. Lebih lagi tekah duk ngaji petum. Kalau sekolah KJS, sekolah yang tidak petik duit tu, kata tak ada, dan perbelanjaan tak banyak mana. Matayum pun begitu juga. Dari yang prinsip api tu tak ada menjadi muskilah ke apa, saya rasa. Hanya totis-totis sedikit tu kemungkinan tak akan jadi. Apabila anak naik radap udum suksa, dia mula sakit kepala. Habis tu jadi putih kepala tu. Kita telah mengarungi benda-benda lagu ni. Bila naik radap udum suksa, lebih lagi tak ada boleh tunkan seksa. Ataupun kalau lain untuk nak wi longgar sikit ni korok dengan koyoso. Tapi pirat temereng ni dia penimpala jugalah, belum pada dia nak boleh koyoso luar korok. Cari duit letih. Kena ada protes itu mula tak cukup. Situlah bagi tok laki tanggungjawab dia kena cari kepada anaknya. Cari kena protes itu protes ini membuat dia tak cukup jejah dalam keluarganya. Isteri tekah tak kerja, tak ada gapo lagi, tak bunyi suara. Apabila dia kerja ratik, dia rasa mari letih. Walaupun gaji dia tak banyak dengan tok laki, tapi dia mula mari nak naik. Nak naik singo. Nak naik singo. Lebih lagi tempat kerja dia tu, Allah masuk katung ramah. Kongkai ataupun mari perasaan nak banding. Tengok keluarga dia royak, keluarga dia gitu-gitu. Dia berasa kata dia wasa taksi dia, wasa poprong ataupun wasa tok laki dia tak beri serupa dengan tok laki demonung. Dia duk kira banding dengan keluarga lain. Kelik mari tengok keluarga dia mula nak mula tak nak berlaku benda lagu ni, tak terima kasih kepada tok laki lah. Memang duk kadang-kadang duk 10 tahun, 10 tahun, 15 tahun dia berlaku lagi lah. Kalau benda ni mari pasal ni. Tekah tak ada kerja tu, tak ada gapo, bayar kerja tu mula kelik. Dia dengar gugu dia tu nauzubillah min zalik. Dia mari benda-benda masuk tu. Mertisan walaupun kalau kita tak kata, kalau kita kata mertisan hak pasal sekelai nak pecah keluarga tu panggil mertisan. Tapi bolehkan dia duk kecek pada hak gugur dia, kecek tak ada duk nak gapo, dia hanya nak royak gitu. Dia mari perbanding dengan keluarga dia, kelik mari rehe tok laki dia. Lebih lagi tok laki dia tu kerja boleh gaji sekadar, lebih lagi tak cukup atas duit gaji dia mula nak rehe. Mula nak berlaku benda lagu ni. Mula nak berlaku tak terima kasih kepada tok laki, tak nampak kebaikan tok laki. Padahal tok laki duk buat kebaikan tak tahu, duk buat duk itu dia
Nah, mari satu ketika tu mula. Nah, mula tu ada mula benda kecil ke apa sahaja tu. Allahu Akbar. Saya suruhlah jangan dah, jangan. Bebel laki kita orang juru. Nah, tok laki kita ni orang yang dalam masyarakat orang kata dia menjuru berlaku. Nah, tapi kita mari tak aku tok laki kita. Kalau tok laki kita pesen, nah pesen nak buat benda-benda tak molek, duk main dadah. Nah, ataupun tak buat benda tak molek lah. Nah, jahil lagi. Nah, tu memanglah benda-benda lagu tu. Nah, kadang-kadang sampai kepada orang kita minta cerai. Nah, saya teringat ni. Oleh kerana sekolah kita 2 tahun dah buat kerungkan Jiemban. Nah, tahun lepas tu kita pesen buat bagi zon Gizairah. Kadang-kadang tak kena dengan kru macam-macam dia lah. Gizairah tu mari duk mari sorup mari moleknya kru macam-macam Gizairah dia sendiri. Nah, kita buat tu ubah corak. Nah, apabila kita Gizairah tu kita nampaklah benda-benda. Nah, keluarga pelajar tu tahulah kata pelajar ni kesusahan dia lagu keluarga dia lagu mana. Nah, pelajar ni nampak zahir susah tapi di rumah dia lebih pada orang lain lagi. Kadang-kadang kita tersilap, kita beri bantuan ke apa saja. Nah, kadang kita rasa kata banyak orang lagi pelajar-pelajar kita yang perlu untuk kita cari bantuan. Nah, dan memanglah kita duk bui dah kepada pelajar. Nah, kadang-kadang bui makan tengah hari buat kad. Nah, makan ataupun bui harga kereta. Nah, dan terima kasihlah kepada orang-orang yang duk bantu kepada Sekolah Mahad Al-Islami An-Namuzaji. Nah, yang sudi Allah bantuan. Nah, sama ada bekas pelajar, sama ada muhsinin yang orang duk sayang dengan guru. Nah, yang duk hola bui, nah kita bui. Nah, kadang-kadang tahun ni habis mohon ganti orang lain pula. Nah, dan begitu juga hal lebih itu lagi guru sendiri. Nah, nampak budak tak urut. Nah, mana sanggup nak tambah kereta kepada pelajar. Memanglah benda ni duk banyak tahun dah guru kita beberapa orang. Nah, sanggup bayar ke kereta dia duk naik hari itu. Nah, alhamdulillah benda-benda lagu ni insya-Allah Allah SWT akan beri bantuan ganjaran yang baik. Nah, yang saya nak ceritanya apabila kita pergi kita tahulah kata demo ni nah boleh anak 2 orang tanya tok laki dia kata cerah. Nah, cerah mana minta cerah lah. Oleh kerana belum pada tu tak ada berlaku kata duk main dadah lah kita sebut lah. Nah, apabila boleh anak mula main dadah. Nah, apabila boleh anak main dadah beberapa hari berakhir duk kata gapo saja. Tapi hak ni tak ada kata lah. Tapi oleh kerana nak duk tak boleh teruk berdoa tok laki sehingga minta tok laki tinggal. Nah, tu nak duk buat ikhtiar dah nak duk tak boleh, saya rasanya insya-Allah Tuhan akan ampun lah atas dia permintaan minta curah tak boleh. Kerana kita telah ngaji dah kata minta curah tok laki tu memanglah dalam Islam telah ujaga nah yang mana daripada ada saban yang saya baca dahulu ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqaha min ghairi ba'sin fa haramun 'alaiha rahihatul jannah. Nah, bagi orang tino yang minta cerai dengan suaminya dengan tidak ada sebab yang sahih, dua sahih boleh terima dalam syarak. Nah, tak tahu gapo pada satu lelaki tak ada silap gapo, ada tak puas hati sikit tak cukup begitu saja je kita minta cerai dah. Nah, minta cerai. Nah, maka hari atas orang tino ni bawa syurga. Allahu Akbar. Kita kena mikir sikit ni. Nah, bagi orang-orang yang minta cerai untuk laki lebih lagi yang saya kata untuk laki ni Allahu Akbar, orang yang juru kadang-kadang dia kata
tu. Nah dia ni, nah memanglah kita jangan buat kepada orang betul. Nah hidup mengenak bagi isteri, yang hidup mengenak tu laki pasal tu lah. Ya orang juru kadang-kadang belanja dia, nah hasilnya dia tak cukup, memang kita pakat sabar lah. Nah pakat sabar, jangan duk haneleh kita minta, nah minta suruh, nah tinggal. Allah Akbar, kadang-kadang tu laki mikir sakit kepala. Nah itu perkara yang kita kena jagalah. Nah saya baca ni untuk nak jaga kepada keluarga saya sendiri, nah dan orang yang dekat kita dan masyarakat. Nah habis tu, nah Tuhan tak tengoklah orang tino yang tak terima kasih kepada tok laki. Nah tak nampak baik. Nah tok laki buat kebaikan banyak, tok laki silap sedikit je, Allah Akbar, membesarkan hak benda so tu. Tak nampak kebaikan tok laki, Allahu Akbar. Nah habis tu Tuhan, la yanzurullah tabaraka wa ta'ala ila mar'atin la tashkuru li zawjiha. Padahal orang tina terkaya, tidak terkaya kepada dengan tok laki dia tu, tidak terkaya. Nah lebih bagi yang saya kalau kata mana keluarga itu duk bentuk atas garisan Islam, mana isteri di rumah, lelaki mencari nafkah. Nah itulah mana orang perempuan tidak terkaya pada lelaki. Nah cuba kita tengok penjelasan hadis sedikit. Saya nak naik satu hadis lagi, ada lebih 10 minit lagi, insya-Allah. Nah kita 40 minit atau 45 insya-Allah. Dah sementara orang qomat nah kita dah buat lagu tu, orang qomat kita buktilah insya-Allah. Nah qomat Isya lah, qomat Isya. Dah bukan qomat mengerik sudah dah. Nah mana pengajaran pada hadis tadi, bimbingan Rasulullah mengenai kewajipan isteri terhadap suami. Nah itulah yang mana Rasulullah telah sebut tadi. Nah mana kewajipan isteri terhadap suaminya kena, nah mana kena taat, kena dengar, kena kenang jasa yang baik. Nah kena kenang jasa yang baik. Dua, balasan Allah kepada isteri yang tidak mengenangkan jasa baik suaminya. Nah balasan kepada orang tino yang tak kena kebaikan tok laki dia. Nah salah satulah yang zurullah, Tuhan tak melihatkan. Allah berat orang dia Tuhan tak tengok orang tu, supaya kita pergi masyarakat orang tak padu kita. Nah Allah Akbar, gugu kita tak ambil buat penting kepada kita, tak ada ambil tengok, tak padu, kita tegur apa ya tak tegur. Allah Akbar, patuhan ni. Nah tiga, mengingatkan isteri supaya tidak bersikap tidak mengakui kebaikan suami. Ingat kepada isteri orang tino yang tak ingat kebaikan suaminya. Nah jaga-jaga. Yang keempat, menyatakan bahawa isteri tidak terlepas dari riayah suami. Sebenarnya orang tino ni tak terlepas daripada jagaan oleh suaminya. Nah memanglah benar-benar lagu ni, nah orang tino ni kalau dia tak berlaki, dia tak menikmati, kalau dia tu mana mutadayyin, orang yang beragama sedikit, dia rasa sempit, dia terpaksa buat ada suami dia nak pergi ke mana dengan suaminya. Nah bebel lagi suami ada kelawasan sedikit ataupun tidak ada kelawasan, ya mana bukalah situ. Nah sebab dia tu nak tubik rumah, orang perempuan di rumah. Apabila yang bersuami, ya orang suami dia nak pergi ke mana gapo saja bebel lagi suami dak tua tubik. Nah waktu tubik tempat-tempat yang makan angin gapo tu, iaitu membuat wilga pada isteri dia. Itulah orang tina menikmati ada suaminya. Nak kata suami aja kena jaga di bawah riayah suaminya. Nah sebab itu dia kata menyata isteri tidak terlepas dari riayah jagaan suami, sama ada di sudut mencari dan memberi nafkah atau di sudut riayah yang lain. Nah sama ada segi cari nafkah, cari
perbelanja ataupun jaga bentuk yang lain. Nah, bentuk jaga keselamatan. Nah, jaga apabila tubik luar tu suami kita lah yang menjagakan kita. Kita tubik kerana suami ada, tak ada apa. Yang lima, beriman dan yakin dengan balasan Allah adalah satu-satunya cara menyelesaikan problem hidup dalam rumah tangga. Kita kena yakin atas apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau apa yang diperintahkan oleh Allah SWT, kata kewajipan isteri terhadap suami, kewajipan suami terhadap isteri. Bagaimana kalau kita pakai jaga situ, insya-Allah kita yakin. Nah, yakin benar tu insya-Allah dapat menyelesaikan kehidupan kita. Baik, salah satunya satu hadis lagi ada dalam 5 minit lagi. Nah, jangan menyakiti suami. Hubungan saat ni ni la yanzurullah saat ni. Ni gaponya kita tengok. An Muaz bin Jabal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tu'zi imra'atun zawjaha illa qalat zawjatuhu min al-huril 'ain la tu'zihi qatalakillah fa innama huwa 'indaki dakhilun aw syaka aw yufariqaki ilaina. Rawahu Ibnu Majah wa Tirmizi wa qala hadisun hasanun at-targhib wa tarhib. Nah, jilid 3 muka 58. Nah, dekat-dekat dulu ni. Nah, maksudnya daripada Muaz bin Jabal, ia berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada menyakiti oleh mana-mana isteri akan suaminya, melainkan berkata oleh isterinya daripada bidadari. Jangan kamu menyakitinya. Kalau menyakiti, nescaya Allah melaknatkan kamu. Dan sesungguhnya ia di sisi kamu hanya sebagai pendatang saja. Hampir-hampir ia berpisah meninggal kamu menuju kepada kami. Allahu Akbar. Nah, duk sebut kata bidadari memang ada dalam syurga nanti. Dan semuanya kalau kita tengok di sini ya ada gu belaka. Seorang suami itu ya ada gu dia bidadari di sana. Nah, lepas tu lagu mana yang Rasulullah telah kata ni? Nah, kata tidak menyakiti seorang perempuan akan suaminya, mana tidak mengkhianat seorang bini kepada tok lakinya. Nah, tidak menyakiti sama ada perasaan tok laki dia, kita buat perbuatan kita atau perkataan kita membuat tok laki tak puas hati. Nah, apabila tok laki tak puas hati, pasal sakit hati lah, tak puas hati, ingin sikit. Maksud tok laki sakit hati dibuatkan oleh isteri, tak sikecek lah, tak cedek makan ni gapo lah. Nah, buat berbagai-bagai, lebih-lebih lagi atas kati lah. Nah, kita ngaji dah tak paling tok laki siap dilaknatkan. Nah, ni orang perempuan dia kena halusi nah, jangan buat turut kita lah. Nah, kita buat gapo kita tok laki kita berasanya mereka telah kata zaujatuhu minal huril ain. Mereka dikatakan isteri dia dalam syurga tu, bidadari dalam syurga akan jadi. Nah, gu dengan tok laki dia tu akan kata kepada bini ni atas dunia ni. Nah, apabila bini buat sakit hati pada tok laki tu. Nah, bini dalam syurga dia tu mari kata kepada bini la tu'zihi. Nah, jangan kamu menyakiti suamimu. Nah, mana jangan kamu menyakitinya. Allahu Akbar. Jaganya kasih kepada tok laki di atas dunia. Nah, jangan kamu menyakitinya. Kalau menyakiti, nescaya Allah melaknatkan kamu. Qatalakillah. Nah, kalau kamu menyakiti, Tuhan akan qatala ni bunuh. Nah, laknat sini. Nah, Allah SWT melaknatkan kamu. Allahu Akbar. Nah, kadang-kadang nyanyi siapa teriak tok laki. Siapa nyawa tak boleh kita buat ke tok laki kita. Teruk Tuhan tu. Tok laki berasa sedikit tak kecek, kita tak kecek tok laki.
Lebih hari kita minta nak keli gapo saja tu. Berat benda lagu ni. Nah, Allahu Akbar. Teruk kita. Qatalakillah. Nah, isteri dia ni. Hurain, bidadari ni akan jadi isteri dia tak lagi akan kata kepada kamu tak lagi Tuhan laknatmu ni. Nah, mung doa kepada tak lagi Tuhan laknatmu tak lagi. Fa inna ma huwa indaki dakhilun. Nah, sebenarnya dia kata sesungguhnya ia tu tok lakimu tu di sisi kamu tu hanya sebagai pendatang saja. Sebagai pendatang, mari supaya orang mari pak layu hidup dengan serta. Itu Allah Akbar. Dia banding tengok Allah Akbar. Hampir-hampir ia berpisah meninggal. Kamu menuju kepada kami. Nah, apa dekat-dekat tu dia akan tinggal mari hidup dengan aku. Allah, aku buat molek balas tu lagi. Nanti tu helak nak kamu. Allah SWT. Jaga nah, jaga berat kita duk buat tok laki kita berasa lebih lagi duk minta cerah tak bau syurga. Kita sabar lebih lagi penuh. Nah, kita ada beberapa orang kita ada beberapa orang penuh anak pula dah situ. Kita kena mikir banyaklah. Sabarlah sedikit. Nah, kalau tok laki kita tu orang juru. Nah, sebab kalau kita tu ketika nak kahwin dulu tu orang perempuan bagi lelaki dia kena tengok 4 perkara. Kalau boleh 4 perkara ni alhamdulillah bagi dia. Janganlah keturunan dia, harta dia lah, agama dia. Nah, kalau boleh 4 ni alhamdulillah bagi tok laki, tuahlah tok laki tu. Kalau tak ada 3, tak ada keturunan dia, tak ada keturunannya biasanya tak molek lah. Nah, yang keduanya harta dia pun orang-orang yang tak ada mana. Yang ketiga tak ada jangak mana, tapi agama kuat. Rasulullah suruh pergi hak tu. Tak ada gapo mu baik. Orang beragama mu boleh semua. Nah, kalau boleh 4 tu alhamdulillah. Ada mengata mana gapo ya kata ni. Nah, bela tak kaya sajang aku mana. Adalah perkataan yang duk kelola-kelola sama lelaki. Tapi sebaliknya perempuan tak ada banyak pada tok laki. Nak kahwin dengan tok laki. Nah, kalau kamu tengok akhlak dia, kamu reda akhlak dia, boleh terima. Nah, boleh terima. Nah, bagi keluarga, nah untuk nak kahwin anaknya apabila tengok puas hati, reda terhadap lelaki itu, boleh terimalah menjadi natukan kamu. Juru lah. Nah, juru. Nah, habis tu kita kadang-kadang benda. Nah, lebih lagi kita ada anak, saya nasihatlah pada diri saya sendiri. Memanglah bukan kata keluarga satu keluarga tu sepenuh tak balah. Saya sendiri pun kadang-kadang pandangan tak sama yang mula. Tapi kita ingat kita kena mengundur. Nah, kalau kita sama-sama kerah, ia akan hancur. Nah, kita tahu, nah walaupun benda ni kita dalam pandangan kita kata kita kena, nah untuk nak jaga tasiri pecahkan keluarga, kita undur, jangan hidup keras sangat. Nah, tu apabila dia kuat, kita kena undur. Nah, lepas tu kita kelola. Nah, tu baru kita kena jaga. Kita kena lupa benda-benda yang agak untuk nak pelaga dengan orang betina kita. Nah, tapi tu nah, lebih anak ada tu sehingga anak tegur nak duduk. Boleh duduk kami lagu ni. Nah, nak duduk lagu ni tak boleh duduk lagu ni. Dia siapa anak tegur tu dia berat nah. Nah, berat. Nah, tak mikir lagi. Nah, apabila kamu pecah di antara suami kamu, anak ada nantilah anak. Nah, ada mula nak pergi pada masyarakat. Nah, kalau anak kita juru Tuhan jaga tak apa, bimbing takut masyarakat ni berat. Nah, anak dulu duk jadi pesan ni apabila kita pecah keluarga dia mula cari benda-benda. Kadang-kadang dia nak rabai benda tak molek. Berat lalu. Nah, memang saya duk perhati khususnya orang-orang dekat saya ni.
Nah, bukan kata dia cerah, dia untuk laki dia mati tu anak dia ada perupah dah dia. Ngaji tu nak jejah oleh kerana tanggungjawab tu ada ayah dia. Nah, sebab tu benda-benda lagu ni kita kena jagalah. Nah, mana isteri dia di dalam syurga akan tegur kepada kamu tapi kamu tak dengar. Nah, kalau kamu bakar hati, kamu akan dengar dengan hadis Rasulullah SAW. Nah, habis itu dalam hadis ini, kerana masa lebih dah sedikit, saya nak sudah dengan faedah hadis. Itulah bimbingan Rasulullah SAW, yang mana hadis kita kena jaga, jangan menyakiti suami. Nah, dilarang menyakiti suami sama ada dengan perkataan ataupun dengan perbuatan. Sama ada perkataan ataupun perbuatan, kita kena jaga. Isteri hendaklah selalu menjaga gerak-geri supaya tidak menyengkung perasaan hati suami. Kena jaga. Jangan berasa kata berasa hati untuk lelaki. Di antara sifat isteri solehah ialah menjauhi apa-apa yang boleh menyakiti suami. Dia kena jauh benda-benda lagu ni. Walaupun rasa terkena kepada kita, kalau kita rasa kata pembuat untuk lelaki dia berasa, kita cuba singkit sedikit. Setiap suami yang soleh disediakan bidadari sebagai isteri mereka dalam syurga. Itu saja dia ubi kepada untuk lelaki ni. Memanglah kalau kita tengok ayat keluarga lagi boleh duduk sekali tak lagi. Tapi hak fisik kepada untuk lelaki itu ada bidadari, guru dia. Menyatakan laknat Allah kepada isteri yang menyakiti suami. Tuhan laknat. Yang ketujuh, suami dengan isteri di dunia ini adalah diibaratkan sebagai pendatang sekejap saja, kemudian ia akan berpisah ke akhirat. Sekejap saja kemudian dia akan pecah, mati ke apa. Digalakkan supaya isteri melakukan baik terhadap suami. Itulah. Saya cuba bacakan 2 keratan hadis dan tambah sedikit satu hadis yang isteri minta cerai dengan tok laki, apanya akibat. Semua terikat dengan Allah belaka. Maka sekadar itu, apa sahaja yang kita telah dengar, benda yang agaknya betul dengan kita, perkara yang baik, kita teruskan buat lagi. Apabila perkara itu yang agaknya membuat kita bahaya dengan Allah SWT, kita cuba singkirkan. Maka sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.